Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah dapat juga kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah pasti akan mudahkan urusan kita untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita ada satu forum. Forum yang mana kita nak meraihkan pertama sekali masjid yang cukup indah. Nilainya 100 juta dikhabarkan. Alhamdulillah, bila masuk tu macam Masjid Nabawi, tuan-tuan. Tenang tuan-tuan, untung orang Negeri Sembilan, saya orang Selangor tak dapat. Tapi rezeki yang cukup besar apabila nikmat ini ada pada orang Islam kita yang kaya. Dia boleh buat masjid. Itu sebabnya orang Islam nak kita kaya. Islam suruh kita kaya. Dengan kekayaan itu kita boleh buat apa? Kita boleh berzakat. Kita boleh berwakaf. Kita boleh berhadiah. Kita boleh bagi makan kepada orang, tuan-tuan dan puan. Sebab Nabi pun sebut, at'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam. Kamu bagi makan pada orang, Allah mudahkan urusan kamu untuk masuk dalam syurga dengan tenang. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah. Orang perempuan belakang okey kah? Tak dengar langsung. Oh, yang belakang tu orang mana? Oh, atas. Alhamdulillah. Nampak lambai tu sihat tu. Alhamdulillah. Oh, yang perempuan ada juga kat belakang tu sebab terlalu ramai. Besar masjid ni, subhanallah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bersama dengan saya pada malam ini dua orang tokoh yang sangat dihormati dan disegani. Anak muda segan, orang tua pun segan. Cuma orang tua takut sikit yang sebelah sana tu. Kami dah minta dia jangan jekah kuat sangat, takut ada yang almarhum malam ni. Kita nak berforum. Baiklah, bersama dengan saya pada malam ni kekanda saya Ustaz Haslin Bollywood. Siapa tak kenal beliau? Beliau baru saja sampai daripada Kota Baru, Ustaz ya? Kota Baru, Alhamdulillah. Sampai lebih kurang pukul 2-3 petang tadi. Ada program pula. Ni antara bakal jutawan Melayu Islam kita, tuan-tuan. Dia sedang buat apa nama minyak. Saya naik kereta dengan dia penuh minyak kat belakang. Bukan minyak oat. Minyak masak. Oi, lain macam sekarang ni. Tu tengok cara duduk pun dah macam tokai minyak sekarang ni. Alhamdulillah. Kami memang macam ni. Forum dia tak boleh nak stres-stres, tuan-tuan. Sebab saya pun baru sampai dari Johor. Flight saya tadi sampai pukul 5.45. Sampai rumah tadi pukul 6.10. Tukar baju cepat-cepat. Naik kereta dengan beliau sebab dah tak larat sangat. Alhamdulillah dapat juga sampai. Dan Ustaz Abdullah, jangan jekah, tolong nanti. Hilang poin aku, tahu tak? Ustaz Abdullah Khairi juga baru sampai pukul 6 tadi. Daripada Pulau Pinang, Ustaz. Alhamdulillah. Ingatkan datang seorang. Kami duduk berbincang, duduk mengumpat dalam kereta. Ustaz Allah datang seorang. Dia kata apa? Ish, buang terbiak tu. Sebab dia selalu mesti ada kawan dia. Siapa dia? Isteri dia. Manusia paling takut atas muka bumi ni pada isteri dia. Ingatkan betul datang seorang. Tengok-tengok bini ada. Cokoh kat dalam, tuan-tuan. Tak jadi. Makna tak ada, masa depan kamu gelap. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya nak malam ni kita bukan saja nak bersembang-sembang biasa, tetapi banyak benda yang kita nak kongsi. Sebab dalam Al-Quran kalau tuan-tuan baca, banyak menceritakan tentang harta. Antaranya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tengok, ayat tentang apa? Tentang menginfak dengan harta kita yang kita paling sayang. Maknanya kena kaya. Nak infak ni kena kaya. Nak bagi apa-apa kena kaya. Nak belanja orang makan kena ada duit. Maksudnya kena ada duit, tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah saya nak minta panel pertama kita Ustaz Haslin Bollywood. Soalannya tak payah, Ustaz. Sekarang ni kalau kita tengok dalam Quran ada ayat yang Allah kata apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang mana Allah kata akhirat ni kamu kena kejar. Semayang malam jangan lupa, tahajud jangan lupa, zikir jangan lupa, semua hubungan dengan Allah jangan lupa.
Tapi Allah kata apa ayat tu? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pula kamu lupa akan dunia. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi sikit dengan tajuk kita malam ini, kaya dunia, kaya akhirat. Yang mana ia ada kaitan dengan kekayaan dunia untuk sampai ke akhirat. Silakan Ustaz yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makasih Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Iza Arif bin Umar Qasim, rakan gandingan kami, kekanda kami Ustaz Abdullah Khairi, khususnya pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, semualah ketua-ketua jabatan, pihak pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu jalan atau pedoman supaya kita ini menjadikan jalan-jalan tersebut supaya kita tidak tersesat jalan. Sama ada jalan cari makan, sama ada jalan nak menuju kematian. Semua yang telah diajar dan tetap tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan diterjemah dan ditafsirkan atau ditabayunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai mufassil dan mubayyin, untuk menjadi terang jelas lagi apa yang tersirat di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuma manusia itu saja jenis degil. Orang Kedah kata ketegang. Allah sebut dalam Quran dalam suratul Kahfi. Kalau salah tolong tegurkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Sadaqallahul azim. Allah kata, Allah berfirman, kami telah jelas dan terang dengan sejelas-jelasnya perumpamaan min kulli mathal. Apa contoh yang kami tak bagi dalam Quran? Dalam Quran untuk siapa? Linnas, untuk manusia. Wa kana al-insan, tapi jenis manusia ni kata Allah. Allah sebut jelas. Wa kana al-insan, dan adalah manusia ni sejenis makhluk aktsara syai'in jadalah. Jenis apa benda aku bincang dalam Quran, jenis nak melawan tak habis-habis. Jadalah, suka bertengkar, suka bergaduh. Dah jelas dah, ini A, ini B, ini C. Tapi dikong-kali-kongkan antara A, B dan C. Menyebabkan dalam bahasa mudahnya, Allah dalam Quran dalam surah Al-Isra bunyi sama juga. Cuma bezanya, وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Melainkan dia orang ni, kami cerita dalam Quran, apa yang berlaku ialah mereka makin hari makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara contoh. Sebab itu bila Datuk sebut ayat tadi dalam suratul Qasas ayat yang ke-77, ayat ni mudah semua kena ingat. Dan saya yakin founder ataupun orang yang bina masjid ini, saya ingat dan saya yakinlah dari sudut cara dia buat, ialah orang yang ada jadikan Al-Quran sebagai motivator diri dia sendiri. Tuan-tuan ingat senang ke keluar 1 juta duit? Tanya diri sendiri. Ingat senang nak berkeluar 10,000 ringgit? Wallahi benda yang susah.
melainkan orang yang nampak ketersiratan arahan dan pedoman daripada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh tengok, saya teringat dalam baru orang hantar IR Engineer Dr. Salah Atiyah Al-Masri. Lepas dia jadi graduate di universiti, dia cari geng-geng lebih kurang 9 orang untuk buka ladang, jadi nak buat macam program bertani atau pertanian dan sebagainya. Bila 9 orang tadi ni, kata kawan, wahai Salah, kalau kita cukupkan 10 orang, alangkah lagi baik rupanya. Ni cakap ni macam sinchan sikit bunyi. Betul kata awak. Kalau boleh ada 10 orang lagi bagus tuan. Baiklah macam itu. Kalau macam itu awak serahkan pada saya akan carikan besok lagi seorang lagi cukupkan 10. Kami serah pada awak saja. Tomorrow morning, besok pagi bawa mai. Aku dah jumpa dah partner kita yang ke-10. Siapa dia? Allah. Beliau meninggal 2016 baru ni. Siapa partner kamu yang ke-10? Allah. Lepas kita untung profit margin 10%, kita dahulukan untuk Allah. Ini adalah ayat disebut. Maksudnya delete dengan ayat yang disebut oleh Datuk tadi, Suratul Qasas ayat 77. Tahun pertama dia untung memang bagi dekat Allah. Maksud dia apa dia? Dia telah menyumbangkan duit 10% bahagian Allah itu kepada masyarakat. Seterusnya tahun seterusnya dinaikkan lagi 25% Allah. 75% dibahagikan dengan 9 share partner dia. Kemudian tahun seterusnya bagi 50% kepada Allah. Dan 50% dibahagikan daripada kepada 9 orang tadi ni. Dan akhirnya sebelum dia meninggal, dia kata, keuntungan aku, seraha aku 100% adalah milik Allah. Engkau orang nak buat, tak nak buat terpulang pada kamu, aku tak nak makan lagi dah. Kenapa? Apa yang Tuhan bagi dekat aku ini ialah sudah pun mencukupi dalam hidupku mewah. Dan dia antara orang yang buat stesen kereta api di negara Mesir. Dengan cerita tadi ni, 50% itu adalah bagi share partner mereka yang dia tak nampak, orang tak nampak, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kesan dia bila dia meninggal? Saya rasa seluruh rakyat Mesir tahu dia ni hartawan yang jutawan. Bukan setakat dunia dia jutawan. Rakyat kata confirm dia juga jutawan pada hari akhirat. Kenapa dia? Dia membuktikan dalam bahasa mudahnya Allah sebut dalam Quran, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allahu akbar. Apa maksud dia tuan-tuan? Siapa ada smartphone saya izinkan buka. Betul kan? Ayat 77 surah Al-Qasas. Allah berfirman, hendaklah tuntut kamu akhirat dengan kekayaan. Cari akhirat dengan ma'atakallahu daral akhirah. Ini orang kata duit bukan boleh bawa mati. Ni manusia-manusia kepala otak jenis-jenis ni susah nak hidup. Dia kata duit banyak-banyak buat apa? Bukan buat mati pun. Kepala otak hang. Boleh kasar dia. Tengok tuan-tuan, kalau dibuat berani orang tu buat masjid besar ini, tuan-tuan berani kata duit boleh bawa pergi akhirat. Siapa berani cakap? Tak ada siapa berani. Ayat ni bukti. Tapi ingat, jangan lupa bahagian kamu. Ambil bahagian kamu. Bawa anak-anak berjalan makan angin tak salah. Nak pergi mana, Hollywood ke, Playwood, Bollywood ke, Tiger Wood ke, pergilah. Itu hak kamu nak makan angin anak-anak. Kamu nak buat rumah besar, itu hak kamu. Tapi ingat, jangan lupa gunakan apa yang kamu ada untuk dapatkan akhirat. For what? Because of to be millionaire. Selepas kita bertemu dengan Allah atau selepas kita mati dinyamik nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.